Okay, so next adalah berkaitan dengan Biot-Savart law. So apa itu Biot-Savart law? So yang ni kita akan kena belajar berkenaan dengan inilah topik kita lah, Biot-Savart law. Okay, so tujuan utama law ni, okay, basically adalah untuk expression untuk apalah, expression of okay. Sebabnya kita dah tahu misal kata source itu, so macam mana dia boleh datang kan. So basically kita current, okay, dan daripada current ni, so kita akan menghasilkan magnetic field. So yang ini apa yang kita dah tengok lah hari ni. So kalau current ni dia wujud dalam DC, okay, current ni adalah DC constant, tak berubah, so kita akan dapat magnetic field kita pun dalam bentuk DC. Dan dalam keadaan ni kita panggil sebagai analisis dia bentuk statik. Saya punya ni dah start untuk hang. Sekejap kita kena tukar medium. Position ni pula. Skin 1, skin 2. Okey. Okay, boleh nampak tak yang ni? Boleh. Boleh ya? Okay. Pakai yang ni lagi susah pula. Sekejap ni saya tak pernah pakai yang ni. Kena share screen satu juga.
Okey. Macam mana nak tukar dia punya colour? Okey, tak apalah. Yang ni saya kena guna cara dia apa? Dia punya ni panjang sikit. Okey, so kalau kita ada satu current yang DC, so kita akan dapat menghasilkan satu magnetic field yang DC dan kita namakan analisis tu adalah sebagai magnetostatik. Okey. Tapi kalau kita ada satu current, so current tu adalah dalam bentuk AC. Okey, so current tu adalah dalam bentuk AC. So kita akan dapat satu magnetic field AC jugalah. So kita akan tengok analisis ni bila kita belajar pasal time varying field. Nanti kita akan diperkenalkan dengan beberapa law yang lain lah. Okey. So kita tahu dari segi source dia, kita dah tahu dari segi shape dia. Tapi so macam mana kita nak quantify dia? Quantify ataupun kita nak tahu in term of macam ni dia punya nilai lah. Okay? So kita nak express dia dalam bentuk nilai. So masa kita belajar berkenaan dengan elektrostatik, okay? Masa kita belajar berkenaan dengan elektrostatik, so kita ada, katalah kita ada satu charge, satu positive charge, okay? So satu positive charge ni dia akan menghasilkan field dia dalam bentuk macam tu lah. So katalah kita anggap dia satu particle charge, okay? So kita akan dapat satu electric field macam tu. Dan katalah kita nak cari berapa dia punya nilai field yang terhasil pada mana-mana kedudukan. Katalah kita nak ukur pada kedudukan A. Kat sini ya. So kita nak cari pada kedudukan A ni berapa dia punya field yang terhasil. So basically kita boleh gunakan salah satu kaedah yang kita boleh gunakan adalah apa yang dinamakan sebagai Coulomb's law. Okay. Dan dalam Coulomb's law ni, so nilai untuk electric field intensity so diberikan oleh persamaan ni. So, kita ada R cap 1 bagi dengan pi epsilon Q bagi dengan R square. Dan unit tu adalah volt per meter lah. So ini adalah kaedah yang kita gunakan untuk mencari apakah expression yang mewakili electric field, okay, sekiranya kita diberi satu charge. So untuk magnetic field, so kita ada kaedah yang sama, okay, untuk mencari kaedah, bukanlah kaedah yang sama tapi analogi yang lebih kurang sama, okay. Dan salah satu kaedah untuk menentukan atau untuk kita quantify value field, magnetic field yang terhasil daripada satu current, kita boleh menggunakan Biot-Savart law. Okay. So katalah kita ada satu konduktor, okay, dan dalam konduktor ni so ada certain value of current yang flowing. So ini adalah current yang flowing. So bila kita ada current yang flowing inside satu konduktor, so kita akan menghasilkan ataupun kita akan induce magnetic field. Okay.
So sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, dalam magnetic field dia berbeza sikit dalam electrical field, sebab dalam magnetic field arah yang medan yang terhasil tu arah dia tak sama dengan arah current. Dan salah satu kaedah untuk kita tentukan arah medan dia adalah menggunakan hukum gegaman tangan kanan kan. So kita punya ibu jari ini menunjukkan arah current dan kita punya 4 jari yang kita genggam ni menunjukkan kepada kita arah field. So kalau arah current dia macam tu, so kita akan dapat arah field dia macam itulah. So maknanya dekat bahagian atas ni, so kita akan dapat dot. Okay, dan pada bahagian bawah ni kita akan ada X lah. Kat sini kita panggil out of page, keluar daripada page, dan yang bawah ni kita panggil into page lah, masuk ke dalam. So katalah kita ada satu test point. Okey, satu test point katalah terletak dekat sini. Contohnya, so sini kita punya test point dan kita nak cari apakah nilai H pada point ni. Okey, so kita akan ada macam itulah. Ini kita punya vektor. So berdasarkan Biot-Savart law, so untuk mencari nilai H pada test point R ni, so kita akan ada expression dH sama dengan I bahagi dengan 4 pi, so dl, okay, vector of dl cross with r cap, so bahagi dengan r kuasa 2, dan unit dia adalah ampere per meter. Okey, salah satu perkara yang similar antara electric field dan magnetic field. Okay, so kita tengok persamaan magnetic field, electric field, okay, yang kita boleh hasilkan berdasarkan Coulomb's law. Yang ini adalah electric field dan yang sini adalah magnetic field. So kedua-dua field ni ataupun kedua-dua medan ni dia berkadar songsang dengan jarak. Okay, so kalau kita tengok dia ada faktor 1 bagi dengan R square. So maknanya kita boleh katakan semakin jauh kita punya test point lah, kita panggil test point ni. Test point dari sumber field. Okay, so semakin rendah kita punya field intensity ataupun kekuatan field. Okay, so yang ini adalah applicable kepada dua-dua field, sama ada electric field ataupun magnetic field. Cumanya kalau dalam electric field ni, so arah field kita adalah, kita katakan sama arah dengan arah Q, arah charge kita ataupun arah sumber kepada field tersebut, medan tersebut. Tapi arah magnetic field, so dia apa yang kita sebut sebagai orthogonal. Okey, orthogonal dengan arah source dia lah, arah pengaliran source. Okey, so untuk tengok macam mana example untuk kita derive expression untuk field, so kita tengok contoh ni lah, kita makin jauh. Okey, so kita tengok contoh yang ni lah. Okey, so kita katalah kita ada satu konduktor. So ini adalah satu konduktor. Okay, ini ada satu konduktor dan dalam konduktor ni kita ada certain value of current.
Okay, flowing inside. So, kita akan ada air lah yang flow dalam conductor. Okay, so dan kita nak cari apakah nilai ataupun apakah expression yang mewakili magnetic field. Okay, katalah pada point ni. Tak ada padam tak? Okay, so katalah kita ada satu test point. So test point R, okay. Dan kita nak cari apakah, okay, ini adalah kita punya vektor R. So apakah nilai H dekat kita punya test point. Okay, so pertama sekali berdasarkan Biot-Savart law, so kita ada DH adalah sama dengan I bahagi dengan part pi with vector of the L cross with R cap bahagi dengan R square. Dan unit dia adalah ampere per meter. Okay, so untuk selesaikan persamaan ni, so kita kena kamilkan. So kita akan dapat vektor H sama dengan I bahagi dengan 4 pi. Okay, so line integration. So vector of the L cross with R cap bahagi dengan R square. Okay, so kalau kita melihat kepada gambar rajah ni, so kita ada dekat sini adalah R cap kita. Okay. So ini adalah R cap kita dan kita punya DL sama juga yang tadi. So kita punya DL ni, so dia akan follow ataupun bergantung kepada arah current kita. Okay, so yang ini adalah bergantung kepada arah current. So kita diberi dekat sini arah current kita adalah pada arah ni dan dia adalah pada arah Z. So kalau kita lukis kita punya ni kat sini adalah kita punya Z. So that's why, so dalam kes ni, so kita punya vector of the L adalah sama dengan Z cap dz lah. Okay, sebab Z cap ni adalah aksis dia dan dl ni, so panjangnya adalah dz. So yang itu, so panjang dia sama dengan L. Okay, dan kalau kita masukkan dalam persamaan ni, so kita akan ada vector of dl cross dengan R cap is sama dengan Z cap dz cross dengan R cap. Okey, so untuk memudahkan kita, so kalau kita tengok, so dalam persamaan ni pertama sekali kita ada Z cap. Dan yang kedua kita ada R cap. So kalau kita ingat balik masa kita belajar dalam vector analysis, so Z cap ni, so dia boleh wujud sama ada dalam cylindrical ataupun Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. Okay. Manakala R cap ni dia hanya wujud dalam spherical.
Jadi untuk memudahkan analisa kita, so kita convert whatever coordinate system tu itu single coordinate system. So let's say kita tukar r cap ni kepada r cap yang ni. So maknanya kalau kita convert kepada nilai ni ataupun unit vector ni, so kita boleh gunakan cylindrical coordinate system lah, sebab since z cap pun dia ada dalam cylindrical coordinate system. Okay, so kita ada, bila kita nak tukar transformation between kita punya apa nama tu, coordinate system. So kita akan ada r cap is sama dengan r cap sin theta, so plus z cap cos theta. Dan kalau kita masuk balik dekat atas ni, so kita akan ada kalau kita masuk balik dekat atas ni, operation ni atas ni, so kita akan ada z cap dz, okay, so cross dengan r cap, so kita convertkan kepada yang ni. So kita ada r cap sin theta plus z cap cos theta. Okay, so sekali lagi, so kita akan involve ataupun kita akan perform cross product. So pertama sekali di antara z cap dan r cap, dan yang kedua adalah z cap dan z cap. So kita tahu z cap cross dengan z cap kita akan dapat kosong. So therefore, so kita akan dapat hasil untuk persamaan ni, okay, ataupun operation ni, so kita akan dapat phi cap sin theta. So kalau kita masuk balik dalam persamaan yang atas, so kita akan dapat, so persamaan dia macam yang kita dapat dalam buku tersebut lah. So kita ada h vector of h is equal to phi cap. Okay, so kita dah convert kepada phi cap 1 bagi dengan 4 pi. Okay, disebabkan kita ada phi cap ni sebab daripada sinilah. Okay, and then integration, so daripada minus L per 2 sampai L per 2. Okay, so dengan mengambil kira, so kalau kita tengok balik gambar rajah ni, so panjang untuk konduktor ni adalah sama dengan L. So kalau kita letakkan konduktor ni, okay, in between kita panggilkan, kita letak in between antara positif dengan negatif Z, so kita akan ada dekat bawah ni kita akan dapat minus L per 2, dan dekat atas ni kita akan dapat L per 2. So ini N, bila kita tambah balik panjang ni, kita akan dapat baliklah panjang dia sama dengan L. Okay, so tengah-tengah ni sebagaimana kita solvekan tadi, so kita ada sin theta, so bahagi dengan R squared, so dz masih lagi ada lah, so kat sini kita ada dz lah sebenarnya. Okay, so kat sini adalah dz. Okay, so berdasarkan gambar rajah ni, okay, gambar rajah yang kita tengok tadi ni, okay, so dekat sini dia dah bagi tahu. So basically kita punya kita kena convert, so dz ni kepada theta lah. So since dalam kes ni, kalau kita tengok persamaan kat bawah, so kita nak kamikan persamaan ni terhadap dz. Tapi apa yang berubah dekat sini, so kalau kita tengok dekat sini, apa yang berubah adalah theta di sini. Sebab dia bergantung kepada panjang kita punya konduktor ni. So lagi panjang konduktor ni, maknanya kita punya theta kita akan berubah. Okay? Sedangkan kita punya point kita masih tetap sama. Dan kita punya theta ni juga akan berubah sama ada kalau kita mengambil contohnya dekat sini. Okay, contohnya kat sini kita ada dl. Okay, so kalau saya zoom in sikit. Okay, dan dia punya panjang ataupun dia punya nilai theta ni dia akan bergantung kepada dekat position mana kita ambil. Okay, kita punya
point kita tadi. Sedangkan dalam kes ni, dalam kebanyakan kes, so Z, delta Z ni, panjang ni, okay, dia tak akan berubah. So dia akan bergantung kepada berapa panjang yang kita nak. Tapi panjang tersebut dia tak berubah ataupun tak bergantung dengan theta. So that's why, so kita kena convert sekali lagi kesamaan yang kita ada ni. Okay, so daripada dz, so kita kena convertkan kepada d theta. So ada beberapa ada beberapa equation yang kita boleh ambil. Okay, so kalau tuan-tuan refer balik dalam nota yang dalam bahagian transformation coordinate system tu, okay, so kita ada R sama dengan R cosine theta, okay, dan juga Z kita ada sama dengan minus R cotangent theta. Dan kalau kita differentiatekan ni, okay, dz terhadap d theta, so kita akan dapat dz bahagi dengan d theta. Okay, so kalau kita differentiatekan ni, dan kita akan dapat sama dengan R cosine kuasa 2 theta. Okay, so untuk dapatkan hasil ni, basically tuan-tuan boleh refer satu website lah. Tak silap saya www.differentiate-calculator dah silap saya. Mungkin Dr. Kiai pernah bagilah kot. Calculator.com. So basically dalam website ni dia akan bagi tahulah. So kalau kita ada R cot theta, saya kata kan, so kita nak differentiatekan dz bagi dengan d theta. So dia akan bagi apa persamaan yang dapat dihasilkan. Cumanya dalam website tu dia gunakan variable yang common lah. So x, y, z kan, dia takkan guna theta dan sebagainya. So kita kena convert lah kepada satu persamaan yang ataupun variable yang common. Okay, so dalam kes ni kita boleh convert, misal kata z ni kepada y ke, okay, so theta ni kepada x ke. So r ni kita boleh remain sebagai satu constant lah, sebab dia tak terlibat dalam operation yang kita nak buat. Okay, so bila kita dah tukar ni, so mana kat sini kita boleh buat dz sama dengan R cosine kuasa 2 theta multiply by theta. So kita boleh ganti dz ni ke dalam persamaan ni. Okay, dan kita akan dapat apa dia macam tak clear mana dia tak ni. Okay, so kalau kita tukar, dan kita akan dapat H sama dengan phi cap. So dia punya vector unit masih lagi tak berubah. So I bahagi dengan 4 pi. So integration, so kita tulis dulu tadi sin theta, so kita ada sin theta, dan juga dz kita dah tukar kepada persamaan ni. So kita akan ada R cosecant kuasa 2 theta d theta bahagi dengan, so bawah ni tadi kita ada R kuasa 2. So, kalau kita tengok asal tu kita ada R kuasa 2, dan R kuasa 2 kita boleh tukar kepada yang ni. So kita akan dapat, so that's why kita akan dapat R kuasa 2 cosecant kuasa 2 theta. Okay, so untuk kali ni limit untuk ni kita akan gunakan limit theta ni. So kita ada limit dia daripada theta 1 sampai theta 2. Okay, dengan anggapan bila kita ada satu line of current macam ni, satu konduktor. So dalam konduktor ni ada current yang flow dalam dia. Okay, so untuk cari berapa nilai field kat sini, so kita akan dipengaruhi oleh current dekat sini. Okay, maybe ada satu small portion kat sini, dan juga current dekat portion kat atas. So that's why limit dia, instead of kita gunakan panjang konduktor tadi, so kita akan gunakan nilai sudut. So daripada theta 1 sehingga theta 2. Okay, dan kalau kita selesaikan yang ni, dan kita akan dapat sama dengan phi cap 1 bagi dengan 4 pi r
Okay, so cos theta 1 tolak dengan cos. Okay, tolak dengan cos theta 2 lah. Kurungan tolak dengan cos theta 2. Okey, so berdasarkan gambar rajah ni, so kalau kita tengok cos theta 1 sama dengan L per 2 bagi dengan R kuasa 2 tambah L kuasa tambah dengan L per 2 kuasa 2. So kalau kita ambil so theta 1 tu adalah sudut ini. So kalau saya keluarkan dia punya segitiga ni, okey, kita keluarkan segitiga ni. Satu. So kat sini kita ada L bagi dengan 2. So theta 1 kedudukannya dekat sini. Okay. Dan dekat sini kita ada R lah. Okay. Menggambarkan dia punya radius. Sorry. Kat sini bukan R. Kat sini kita punya vektor. Vektor R. R kita kat sini. Okay. So untuk cari cos theta sini. So kalau kita gunakan kaedah matematik. So cos theta sama dengan aside bahagi dengan dia punya hypotenuse. Okay. So aside kita ada L per 2. So bahagi dengan kita punya amplitude untuk vektor kita yang ni. So dalam masa yang lain, dalam masa yang sama, so basically kita punya nilai amplitude dekat sini kita boleh kira melalui menggunakan kaedah yang apa? Teorem Pythagoras lah kan. So square root. So R kuasa 2 panjang. So tambah dengan L bahagi 2 kuasa 2. Okay. So that's why kita akan dapat persamaan theta 1 tu sama dengan yang ni. Okay. So sama juga dengan theta 2. So untuk theta 2, okay, so untuk theta 2 theta 2 ni kita ada segitiga macam ni. Okay. Yang mana theta 2 tu kedudukan dia dekat sini. So berbanding theta 1 dia kedudukan dekat dalam. Okay. So theta 2 is sama dengan kita boleh kata 180 degree tolak dengan theta 1. Okay. Sebab jarak dia sama. Okay. Panjang L per 2 ni sama. Okay. Dan dia punya radius R ni sama. Jadi kita akan dapat okay, sudut ni, sudut theta 2 ni sama dengan 180 tolak dengan theta 1. So kalau dalam cos, so kita akan dapat sebenarnya cos theta 2 sama dengan minus cos theta 1. Okay, so cos theta 1 kita dah derive tadi is sama dengan minus L per 2 bahagi dengan square root R kuasa 2 tambah dengan L bahagi dengan 2 kuasa 2. Okay, dan kalau kita masuk balik persamaan dia, okay, kedua-dua persamaan ni kita masukkan dalam sini dan kita akan dapat vector of H. Okay, so kita akan dapat mana apa yang clear ya. So kita akan dapat vector of H is sama dengan phi cap. Okay, so arah dia masih lagi phi cap 1 bahagi dengan 4 pi PR. So kalau kita cos theta 1 tolak dengan cos theta 2. So cos theta 1 kita sama dengan ni L per 2 bahagi dengan square root R kuasa 2 campur dengan L kuasa 2 per 4. Okay. So tolak dengan
cos theta 2. So tolak-tolak akan jadi tambah. So kat sini kita akan dapat tambah L per 2 bahagi dengan R kuasa 2 campur dengan L kuasa 2 per 4. So kita akan dapat, so kalau solvekan ni dia akan dapat sama dengan y cap. So I bahagi dengan 4 pi R L bahagi dengan R kuasa 2 campur dengan L kuasa 2 per 4. Okay. So kalau kita rearrange persamaan dalam ni, okay, so maknanya kita hilangkan yang 4 ni, kita buat operation tertentu sebagainya. So kita akan dapat H ni nanti sama dengan pi cap. Okay, so phi cap I L, so bahagi dengan 2 pi R. Okay, so dalam kurungan square root 4 R kuasa 2 campur dengan L kuasa 2. Okay, so kita just naikkan 4 ni jadi 4 R kuasa 2. So kat sini akan jadi L kuasa 2 saja. Kemudian tu kita keluarkan L ni, so dia akan cancel out lah. Dia akan cancel out dengan 4 ni untuk jadi 2. Okay. So kalau kita ambil nilai L ni, nilai panjang untuk konduktor ni, so katalah kita ambil infinity. So kita assume our L is infinite long wire ataupun menghampiri infinity lah. So bila kita dapat L ni menghampiri infinity ataupun L tu menjadi satu nilai yang terlampau besar. Okay. So kalau L ni kita dapat, kita akan katalah kita L ni kita ambil satu nilai yang sangat besar. So kita akan dapati dalam keadaan ni kita punya L akan jauh lebih besar berbanding R. Okay. So oleh sebab tu kita akan dapat yang bawah ni square root 4R kuasa 2 campur dengan L kuasa 2. So oleh kerana L ni nilai dia terlampau besar, so kita akan dapat nilai dia dekat sini. Sekejap Okey. So nilai ni kita akan dapat menghampiri sama dengan L. Okey. Sebab L ni terlalu besar berbanding 4R kuasa 2. So kalau kita tambah pun kita akan dapat satu nilai yang hampir dengan L. So oleh sebab itu persamaan ni sekarang ni kita akan bertukar kepada phi cap I bahagi dengan 2 pi R. Okay. So katalah kita pecahkan persamaan ni kepada dua bahagian lah. So kat sini L. So bawah ni kita dah convert kepada L saja. Okay. So kita boleh cancel out. Then ini sama dengan phi cap I bahagi dengan 2 pi R. Apa dia tak mau ni? Okay. Tapi ini hanyalah untuk sekiranya kita ada keadaan apa yang dinamakan sebagai infinitely long wire. Alright. So oleh kerana kita ada relationship antara B dan H sama dengan B sama dengan mu H. So kita ada sini adalah persamaan H. Okay, untuk cari nilai B sama dengan mu. Okay, multiply by H phi cap I bagi dengan 2 pi R
So kita akan dapat sama dengan phi cap mu I bahagi dengan 2 pi R. Okay, dan back again, so kita punya mu ni, so dia depend kepada material lah, material ataupun medium pengaliran flux. Okay. So yang ini adalah apa yang saya nak cuba terangkan pada tuan-tuan adalah kita dah tahu magnetic field tu source dia adalah daripada current. So kita ada current. So bila kita alihkan current, dan kita akan dapat magnetic flux, magnetic field yang akan induce lah di sekeliling current tersebut. So katalah current tu flow dalam satu conductor kan. So kita akan dapat magnetic field yang develop surround the conductor lah. Okay, dan antara yang paling perkara yang penting, so kita kena tahu arah dia macam mana. So nak tentukan arah, kita boleh gunakan hukum genggaman tangan kanan. Dan juga di samping tu, bila kita dah tahu arah dia, kita juga perlu tahu macam mana kita nak quantify ataupun kita nak nilaikan dia punya field tersebut lah. So field, untuk quantifykan field tu ataupun kita nak express field bagi medan magnet, so kita boleh gunakan Biot-Savart law. Okay. So kalau dalam elektrostatik, so kita ada Coulomb's law, so kita ada Gauss law. Bergantung kepada keadaan yang macam mana yang convenient lah untuk kita. Tapi kalau dalam magnetic field, so kita akan gunakan Biot-Savart law. So dan akhirnya basically dalam Biot-Savart law, basically kita ada expression untuk kira vector of H ni. Okay, ataupun kita namakan sebagai magnetic field intensity. Okay, sama juga dalam elektrostatik. Elektrostatik kita cari E dulu. So E ni adalah bukan magnetic, electric field intensity. So daripada E yang kita cari D untuk cari electric flux density. So unit dia adalah Coulomb per meter square. So sama juga dalam magnetic field. So kita cari dulu magnetic field intensity. So unit dia ampere per meter. Kemudian daripada sini, so kita boleh convert lah kepada magnetic flux density. Okay, unit dia Tesla. Okay, menggunakan kita punya expression yang tadi lah. Okay, expression yang ni lah. Okay. Cuma ni dalam exam dia bergantunglah, kadang-kadang kemungkinan tuan-tuan kena derive. Ada juga soalan sebelum ni derive. Okay, kemungkinan kena kira in term of, contohnya diberi keadaan tertentu, so panjang wire dan sebagainya, jarak pada tertentu, berapa dia punya field kan. Sebab yang paling pentingnya bila kita tahu field, so yang ini pun sama juga, yang paling pentingnya adalah, okay, so katalah kita ada dua wire macam ni. Okay, so kita ada current yang flow dalam wire ni ikut arah ni. So macam mana kita nak cari F yang kita panggil F yang develop ataupun act, okay, pada konduktor tertentu misalnya. Okay, sebab dia punya persamaan force masih lagi sama, F
sama dengan I, okay, line integration DL cross with B. Okay, so kalau kita nak kira force, so first benda yang pertama yang kita kena determine adalah nilai B. Dan macam mana kita nak tentukan? So that's why kita akan gunakan Biot-Savart law. So kalau kita tengok dalam kes ni, so kita gunakan hasil daripada Biot-Savart law. So yang ini kita assume bahawa kita punya wire ni adalah infinite length. Okay, so kita akan ada expression yang ni. Okay, so mu naught I bagi dengan 2 pi d. So kita sebabkan kenapa kita gunakan mu naught bukan mu, sebab dalam kes ni medium untuk pengaliran flux kita adalah air. Okay, di antara dua wire ni dia tak ada apa-apa material ataupun medium lah. So that's why kita assume sebagai air. So once kita tahu macam mana untuk kita derive B ni, then kita boleh kira force yang terhasil. Contohnya dalam kes ni, so force yang dikenakan terhadap konduktor nombor 2. Okay, konduktor nombor 2 yang disebabkan oleh current yang mengalir di dalam konduktor nombor 1. Okay, konduktor nombor 1. Okay, so that's why dia ada I ni I2 lah, I yang mengalir dalam konduktor 2. So dia punya DL dia, okay, so vector of DL, so bergantung kepada current. So current kita flow dalam axis Z ataupun daripada direction Z. So that's why dekat sini kita ada LZ cap, okay, multiply by B1. So B1 dekat sini, okay, adalah pada arah Z. Adalah pada arah X. So that's why kat sini, so kita ada minus X cap mu naught I bagi dengan 2 pi d. So D adalah distance lah. So katalah kita nak kira force yang dikenakan terhadap FD ni. So kita kena tahu field yang dihasilkan oleh current nombor 1 pada position yang ni. So that's why B ini adalah B yang dihasilkan oleh konduktor nombor 1. So I itu adalah I yang mengalir di dalam konduktor nombor 1, dan R ni ataupun distance ni adalah distance daripada kita punya source kepada kita punya evaluation point. So that's why dekat sini bagi dengan B lah. Okay, so itu adalah kegunaan dia, kenapa kita perlu derive kita punya field expression. Okay, bolehkah ada soalan? Saya plan memang nak cover sampai Biot-Savart law je lah untuk hari ini, sebab kalau kita proceed ke next, so next adalah Ampere's law. Seterusnya adalah Ampere's law. Ampere's law, seterusnya adalah Gauss law for magnetism. Okay, kemudian Ampere's law. So topik ni agak panjang lah. Saya ingat kalau saya buat hari ni dia jadi saya rasa tak signifikan lah kot. So ada soalan setakat ni? Since Dr. Kiai ada, bolehlah kalau nak tanya tip test 1 berapa midterm. Saya sebab saya tak buat soalan, jadi saya tak tahu nak bagi tips apa lah. Tapi basically test 1 ni biasanya dia akan